فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. Assalamualaikum. Macam mana tadi?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu قولي سيد لساني وحي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزلنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini dalam siri rangka untuk membaca kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada muka yang ke-638 pada kalam Qadhi Iyad, fa in qila fama ma'na qawlihi ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'umumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa in qila fama ma'na qawlihi ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim. Kalau dikatakan apa makna firman Allah Ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitan, sama ada menarik akan kamu oleh daripada syaitan satu tarikan, makna godaan dan juga satu kacauan daripada syaitan, maka fasta'id billah, hendaklah kamu memohon perlindungan dengan Allah. Innahu sami'un 'alim, kerana dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Faqad qala ba'dul mufassirin, sungguhnya telah berkata sebahagian ulama tafsir, innaha raji'atun ila qawlihi, bahawa ayat itu kembali kepada firman Allah
sebelum itu, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang jahil. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala kata, wa imma yanzaghannaka, dan jika menarik atau menggoda akan engkau, ay yastakhifannaka ghadabun, akan menyebabkan kamu akan memberi kesan kepada kamu oleh kemarahan, yahmiluka, jika yastakhifannaka ghadabun, jika kemarahan itu menguasai kamu, yahmiluka ala tarkil i'radi anhum, yang mendorong kamu untuk meninggalkan kamu berpaling daripada mereka. Fasta'iz billah, maka ketika itu mintalah perlindungan dengan Allah. Maknanya jika ada mari perasaan marah yang menyebabkan kamu ni tidak berpaling, i'rad berpaling, tidak tarkil i'rad, tidak berpaling kerana marah sangat, maka kita pun sungguh-sungguh tu, maka bila gitu mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sebelum tu Allah Taala kata biarkan, jangan kamu tumpu dan juga jangan kamu beri penumpuan dan perhatian kamu kepada orang jahil itu. Wa a'rid 'anil jahil. Itu penafsiran bagi ayat itu. Waqila, ada mengatakan nazghun ni wa imma yanzaghannaka, itu maksudnya al-fasad, kemusnahan, kerosakan. Kama qala ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala pada ayat lain, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah daripada syaitan merosakkan antaraku dan antara saudara-saudaraku. Nabi Yusuf khabar, syaitan yang menyebabkan rosaknya hubungan aku dengan saudara aku ini. Ai afsada, dengan makna afsada. Waqila, ada mengatakan nazgun dengan makna ba'ada, syaitan menjauhkan, memisahkan. Waqila yanzaghannaka ay yughriyannaka, syaitan memperdayakan kamu, wa yuharrikannaka, dan mempergerakkan kamu. Wa nazgu, dan nazgun itu, an-nazgu adnal waswasati, kadar waswas yang paling rendah, iaitu waswas yang paling rendah dipanggil nazgun. Wa amarahu, dan Allah Ta'ala menyuruh Nabi, annahu mata taharraka alaihi ghadabun, bila mana ada tergerak kemarahan, ala aduwihi, ke atas musuhnya, aw rama syaitanu min ighra'ihi bihi, ataupun syaitan cuba mencampakkan daripada tipu dayanya, wa khawatira adani wa adani wasawisihi, dan syaitan cuba mencampakkan lintasan adani wasawisihi, waswasnya yang paling rendah, paling kurang, ma yuja'alu lahu sabilun ilaih, barang yang malam yuja'al, perkara yang tidak dijadikan baginya jalan. Mana kemarahan dan juga lintasan waswas syaitan yang bukan sebenar. Malam yuja'al lahu sabilun ilaih, makna laisa bihaq, perkara yang bukan sebenar, perkara yang tidak dijadikan jalan padanya, makna perkara yang Tuhan tak benar, Tuhan tak izinkan, Tuhan tak beri jalan. Kalau ada syaitan cuba mencampakkan kemarahan ataupun lintasan hati ataupun was-was yang tidak sebenarnya, amarahu an yasta'idha, fa amarahu ta'ala an yasta'idha, maka Allah Ta'ala menyuruh bahawa Nabi meminta perlindungan daripadanya. Wa yukfa amruhu, dan akan ditahankan, akan ditolak atau ditahankan perkara itu. Wa yakunu dhalika sababa tamami ismati, dan jadilah demikian itu sebab kepada kesempurnaan penjagaan Tuhan. Nampak? Lagi makna ismah itu lagi sempurna. إِذْ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنَ التَّعَرُّضِ لَهُ, kerana tidak dikuasai atas Nabi, atau tidak mendatangi Nabi itu perkara yang lebih semata-mata ta'arud, semata bentang,
Syaitan sekadar nak betang was-was dia, sekadar cuba nak pengaruhi, tu je. Nak menguasai sama sekali tidak. Makna tidak ada selain, tidak ada lebih daripada sekadar syaitan betangkan perasaan itu, betangkan perasaan was-was tersebut. Walam yuj'al lahu qudratun alaih, dan tidak diberi kepada syaitan kemampuan untuk melakukannya. Tapi syaitan diberi tak? Tak ada. Sampai tu sekalipun Allah Ta'ala tahan, dan juga Tuhan tidak benarkan, tidak beri kekuasaan kepada syaitan untuk buat demikian. Wa qad qila fi hadhil ayah ghairu hadha, dan katanya dikatakan pada tafsiran ayat ini selain daripada tafsiran inilah. Wa kadzalika la yasihu an yutasawwara lahu syaitanu fi suratil malak. Begitulah juga tidak sah bahawa syaitan ini berupa kepada Nabi dalam rupa malaikat. Itu tak berlaku juga. Syaitan berupa dengan rupa malaikat. Wa yulabbisa alaih, dan syaitan mentalbiskan, menipukan, memperdaya Nabi. La fi awalir risalah wala ba'daha. Tidak pada awal kerasulan ataupun selepasnya. Wal-i'timadu fi dhalika dalilul mu'jizah, dan sandaran pada demikian itu ialah daripada dalil mukjizat itu sendiri. Dalil mukjizat iaitu mukjizat itu, dalil mukjizat maksudnya madlul kepada mukjizat. Dalil dengan makna madlul pada mukjizat iaitu sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Bahawa setiap mukjizat itu menepati seakan Allah mengakui bahawa Nabi itu benar pada setiap perkara yang disampaikan. Maka bila begitu, takkanlah berlaku penerimaan daripada pihak syaitan yang cuba nak berupa dalam rupa malaikat, maka akan menyebabkan keliru, dan mukjizat itu tidak terpelihara. Bala yashukun Nabi, bahkan tidak syak sama sekali oleh Nabi annama ya'tihi minallahi, bahawa apa yang datang daripada Allah, al-malaku, ialah malaikat, wa rasuluhu, dan rasul utusan Allah, hakikatan, pada hakikatnya. Nabi tidak syak sekali. Apa yang dibawa datang tu ialah malaikat dan utusan Tuhan, bukan syaitan. Imma bi'ilmin daruriyin yakhluquhu Allahu lahu, sama ada keyakinan itu Nabi yakin dengan ilmu yang daruri, yang bukan dengan cara belajar lah, ni ilmu daruri yang Tuhan cipta pada diri Nabi sehingga Nabi kenal ni malaikat. Au bi burhanin yuzhiruhu ladayhi, atau dengan bukti yang Tuhan zahirkan di sisi Nabi. Litatimma kalimatu rabbika sidqan wa adla, supaya jadilah sempurnanya kalimah Tuhan benar dan juga adil. Wa la mubaddila li kalimatih, dan tidak ada yang mendapat mengubah ataupun menukar bagi kalimah Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dia, wahyunya. Wa in qila, jika dikatakan lagi, fama makna qaulihi, apa pula makna firman Allah taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi, dan tidak kami utuskan kepada kamu, tidak kami utuskan sebelum kamu daripada para rasul ataupun nabi, kecuali apabila mengangan-angankan, tamanna alqa syaitan, maka syaitan akan campurkan dalam angan-angannya, fayansakhullah ma yulki syaitan, maka Allah Ta'ala akan hapuskan apa yang dicampurkan oleh syaitan, thumma yuhkimullahu ayati, kemudian Allah Ta'ala akan ihkamkan, akan perkemaskan ayat dan wahyu yang diturunkan. Wallahu alimun hakim, dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa pula makna ni? Seakan-akan berlaku alqasyaitanu fi umniyati, berlaku campurkan atau waswas atau khatir yang syaitan campurkan dalam keinginan para nabi, para rasul. Jadi jawabnya, fa'lam, ketahui kamu, anna linnasi fi ma'na hadhihi al-ayah aqawila, isim anna muakhar. Ketahuilah kamu bahawa bagi ulama, an-nas ni makna para ulama, pada menerangkan makna ayat ini ada beberapa pandangan. Minha, antaranya as-sahlu, ada yang mudah, al-wa'thu,
As-sahlu al-wa'thu. Ada mudah, ada yang payah. Al-wa'thu al-asirul fahm. Was-saminu wal-ghathu. Dan ada yang baik. Sami makna gemuk. Gemuk ni makna elok. Wal-ghathu ada yang kurus. Kurus makna tidak elok. Fasid, radib. Jadi ada belaka. Ada kau yang elok, ada kau yang tidak elok, ada kau yang sesuai, ada yang tidak patut. Wa aula ma yuqalu fiha, dan pandangan yang paling aula untuk tafsiran pada ayat ini ma alaihi jumhur minal mufassirin, iaitu apa yang dipegang oleh kebanyakan ahli tafsir. Anna tamanni hahuna, tamanni yang dimaksudkan di sini idza tamanna tu ialah at-tilawah, iaitu tilawah. Idza tamanna ai idza tala, apabila membaca. Wa ilqa'u syaitan fiha, dan makna ilqa'u syaitan, syaitan mencampurkan itu, ai syagluhu bi khawatira wa adkarin min umuri dunya litali, iaitu menyibukkan syaitan dengan datangnya khatir, lintasan-lintasan dan ingat kepada perkara dunia bagi orang yang membaca. Atal ini orang yang baca. Hatta yudkhila alaihi, hatta yudkhila, sehingga syaitan dapat memasukkan ke atasnya al-wahma, waham, wan nisyan, dan kelupaan. Fima talahu, pada perkara yang dibacanya. Au yudkhila ghaira dhalika, ataupun syaitan memasukkan selain daripada itu, ala afhamis sami'in minat tahrif, daripada pendengaran, daripada kefahaman orang yang mendengar, daripada tahrif, penyelewengan, perkara yang menyeleweng. Jadi orang dengar tu dengar macam lain, syaitan cuba memberi waswas atau kekeliruan sehingga kefahaman orang dengar tu dengar perkara yang menyalahi, tahrif, menyeleweng. Wasu'i ta'wil, dan buruk penakwilan, buruk penafsiran, ma yuzilullahu, yang mana Allah akan hilangkannya, wa yansakhuhu, dan Tuhan akan hapuskannya, wa yakshifu labsahu, dan Tuhan akan menghilangkan kesamarannya, wa yuhkimu ayatih, dan Tuhan akan meneguhkan dan menetapkan ayatnya. Wa sayatil kalam ala hadhil ayati ba'du, nanti akan datang perbincangan tentang ayat ini selepas pada inilah, bi ashba'a min hadha, dengan lebih panjang daripada ini insya-Allah taala. Jadi khusus tentang penafsiran ayat ini, Qadhi Iyad dia kata dia akan terang panjang nanti akan datang. Wa qad hakka Samarqandi, dan telah menghikayatkan oleh As-Samarqandi inkara qauli man qala, mengingkarinya, mengingkari, penolakan kepada pandangan orang yang berkata bitasalluti syaitani ala mulki Sulaiman, dengan menguasainya syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman, wa ghalabatihi alaih, dan menguasai syaitan di atas kerajaannya, wa anna mithla hadha la yasih, bahawa sesungguhnya seumpama cerita ini tidak sah, tidak sabit. Bahkan benda-benda berkaitan kisah para nabi sebelum ini, sama ada benda kisah itu maudu'at ataupun israiliyat. Wa qad dzakarna qissata Sulaiman, dan sungguhnya telah kami sebutkan kisah Nabi Sulaiman mubayyanatan, secara terang, ba'da hadza, lepas daripada ini. Man qala, dan orang yang berkata innal jasada huwal walad alladhi wulidalah, bahawa jasad, iaitu jasad mana? Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Tuhan campurkan berlaku pada zaman dia, atas kursi itu jasad, tersukur jasad separuh manusia katanya, jasad separuh manusia yang tidak lekat. Jadi itu satu seakan kehinaan lah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Ada pihak, ada orang yang cuba mencemohkan kerusi kerajaan, kerusi raja, dengan dicampurkan jasad di situ. Jadi ada ahli tafsir mengatakan itu anak, yang mana anak dia yang kira ni dimatilah.
dibunuh dan dia dicampurkan di situ. Jadi sebab itu Nabi Sulaiman kata qala rabbi qala habli rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, beri kepada aku kerajaan yang tak boleh ada serupanya selepas pada aku. Ni katanya dalam tafsiran lah, kejejingan ni. Dia bunuh ataupun dia letakkan jasad di atas kerusi kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi lepas itu Nabi Sulaiman minta kepada Allah supaya dia dapat kawal juga alam jin, sehingga mereka tak boleh dah nak buat khianat dan juga cuba nak menjatuhkan kerajaan Nabi Sulaiman dengan buat perkara yang tidak patut seperti itu. Itu ada yang kata bahawa jasad itu ialah anak dia yang diberanakkan untuknya. Wa qala Abu Muhammad Makkiyun fi qissati Ayub. Jadi ini kisah ni boleh tengok panjang lah bagaimana tafsiran yang benar berkaitan dengan ayat ini. Fi qissati Ayub, pada kisah Nabi Ayub. Wa qawlihi, dan perkataannya, inni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Sungguhnya aku disentuh syaitan dengan satu kesukaran dan juga penyiksaan. Innahu la yajuzu li ahadin, bahawa sesungguhnya tidak harus bagi seorang an yata'awwala, bahawa dia menafsirkan ayat ini anna syaitan huwa alladhi amradahu, bahawa syaitanlah yang membuatkan atau yang menyakitkan Nabi Ayub ini, wa alqadurra fi badanihi, dan yang mencampurkan kemudaratan pada tubuh badannya. Wa la yakunu dhalika illa bi fi'lillah wa amri, dan itu takkan berlaku kecuali dengan perbuatan Tuhan dan kehendak Tuhan. Dia bertaliyahum, supaya Allah nak mengujinya, wa yuthibahum, dan Allah nak beri pahala kepada mereka. Qala Makki wa qad qila innal ladhi asabahu bihi asyaitanu, bahawa apa yang kena pada Nabi Ayub akan syaitan, oleh syaitan tadi, apa yang mengenakan oleh syaitan kepada Nabi Ayub tadi, ma waswasa bihi ila ahli, apa yang datang was-was kepada ahli keluarga dia. Jadi syaitan membuat yang kena kepada Nabi Ayub itu bukan kena kepada dia, tapi kena kepada ahli keluarganya, perasaan was-was yang syaitan campurkan kepada ahlinya. Jadi bukan kena kepada Nabi lah. Innal ladhi asabahu bihi syaitan ma waswasa bihi ila ahli, apa yang diwaswas dengannya kepada ahlinya. Fa in qulta, kalau kamu kata ni ahli ni muraknya zaujah dia, isteri dia. Fa in qulta, kalau kamu kata, fama makna qaulihi ta'ala an yusha, apa makna tentang perkataan Allah, perkataan Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusha bin Nun yang menemani Nabi Musa untuk mencari Nabi Khadir. Wa ma ansanihu illa syaitan, tidak melupakan aku kecuali syaitan. Yang mana yang ditugaskan untuk bawa ikan kan, untuk bawa ikan untuk jadi bekalan tengah jalan. Tiba-tiba ikan tu masuk balik, hidup dan masuk balik dalam sungai. Dia kata wa ma ansanihu illa syaitan, tidak melupakan aku kecuali syaitan. Tu ada lupa tu. Wa qawlihi an Yusuf fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, maka melupakannya oleh syaitan akan mengingat tuannya. Wa qawli nabiyina alaihi salam, dan perkataan Nabi kita, hina nama anis salati yaumal wadi, ketika Nabi lupa daripada semayang pada hari Nabi bermalam di wadi. Nabi dan para sahabat dalam satu perjalanan Nabi dan sahabat bermalam pada satu wadi, satu lembah, dan disuruh Bilal jaga. Tengok, berjaga, azan kalau masuk subuh suruh azan. Tiba-tiba semua tidur belaka sehingga matahari naik dah baru mereka jaga. Nabi kata apa? Inna hadha wadin bihi syaitanun, wadi ini ada padanya syaitan. Jadi seakan syaitan boleh menguasai. Nanti dia akan jawab semua. Wa qawli Musa alaihi salam fi waqzatihi, dan perkataan Nabi Musa pada apa? Pada
dia tumbukkan dia. Dia tumbuk orang kibti tu. Hadza min amali syaitan. Ini amalan dan perbuatan syaitan. Al-ayata. Maka kata Qadhi Iyad, fa'lam anna hadzal kalama qad yaridu fi jami'i hadza ala mawridi mustamirri kalamil Arab fi wasfihim kulla qabih. Bahawa kalam ini datang fi jami'i hadza, pada kesemua cerita-cerita ini, ala mawridi mustamirri kalam, mengikut cara percakapan orang Arab, fi wasfihim kulla qabih, pada menceritakan Arab mensifatkan setiap perbuatan qabih min syakhsin, daripada seseorang, au fi'lin, atau pelakuannya, bisyaitan, dipanggil perbuatan disifatkan syaitan. Makna jahat tu perbuatan orang, bila perbuatan tu jahat, orang Arab akan nisbah dia syaitan. Mu ni syaitan, nampak tak? Bukan syaitan sungguh. Ni syaitan je buat kerja gini. Tak? Tengok orang buat ni syaitan je buat kerja gini. Bukan syaitan sungguh. Syaitan manusia lah. Tapi maknanya bukan manusia lah. Jadi perbuatan qabih itu ataupun perkara yang jahat itu, Arab akan sebut atau nisbah pada syaitan. Fi wasfihim kulla qabihin min syakhsin aw fi'lin bisyaitan aw fi'lihi atau fi'li syaitan, kama qala ta'ala tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ni pokok apa? Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Pokok zakum dalam neraka ni, ka'annahu ru'usus syayatin, kepala dia tu seumpama kepala syaitan. Tal'uha maknanya kita panggil rating, cabang-cabang itu seumpama kepala syaitan. Makna benda? Makna serabut. Jadi dinamakan sebab apa? Huduh rupa. Maka disandorkan kepada kepala syaitan. Dah orang kata siang ke syaitan? Siang ke syaitan? Tak, memang Tuhan buat tu untuk jadikan dia tepat. Tepat segala keburukan. Sebab apa? Sebab ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala alaihi salam, dan berkata Nabi SAW, fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Ni betul hadis orang yang lalu depan orang dia sutrah. Orang dia buat sutrah kan, Nabi kata jangan lalu. Fal yaruddahu, tahan dia daripada lalu. Kalau dia nak lalu juga, Nabi kata fal yuqatilhu. Diqatil makna lawanlah, sungguhlah, makna tahan dia. Lawanlah dia, kerana sesungguhnya dia itu syaitan. Orang lalu syaitan. Tapi perangai tu orang syaitan. Jadi itu mauridi mustamiri kalamil Arab, itu cara percakapan ataupun bahasa penggunaan orang Arab. Wa aidan fa inna qawla Yusha', begitulah juga perkataan Yusha', la yalzamuna jawabu anhu, tak perlu kita jawab pun, tidak memerlukan kita untuk jawab. Idh lam yathbut lahu fi dhalikal waqti nubuwatun, kerana tidak sabit bagi Yusha' pada ketika itu kenabian. Ma'a Musa masa itu tak jadi nabi lagi. Kama haka Allah Ta'ala fi qawlihi, sebagaimana Tuhan menghikayatkan, wa idh qala Musa li fatahu, apabila Musa berkata kepada fatahu, budaknya, khadam dia. Jadi kalau Nabi, takkan Tuhan akan bangsakan dengan nama begitu. Jadi ketika itu belum sabit kenabian dia. Wa marwiyu annahu indama nubbi'a ba'da mauti Musa, dan diriwayatkan bahawa Yusha' ini dia jadi Nabi, dilantik jadi Nabi setelah kematian Nabi Musa. Wa qila qubaila mautihi, ada mengatakan sebelum sikit je, sebelum Nabi Musa wafat. Wa qawlu Musa kana qabla nubuwatihi bidalil Quran, dan perkataan Nabi Musa itu ialah sebelum kenabian Yusha' itu dengan dalil Quran. Wa qissatu Yusufa aidan, dan kisah Nabi Yusuf juga qad dzukira annaha kanat qabla nubuwatihi, juga disebutkan bahawa itu berlaku sebelum kenabiannya. Wa qad qala al-mufassirun fi qouli ta'ala, dan ahli tafsir telah berpandangan pada firman Allah Ta'ala ni, fa ansahu syaitan, maka melupakannya
oleh syaitan. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Dzikra. Warasya. Dzikra rabbih. Fakhimhu wa raqiqhu. Tafkhim dzikra. Fa'ansahu syaitan. Maka syaitan melupakannya. Qala qaulaini. Mufassir ini berkata dua kaul. Ahaduhuma ataupun ahadahuma badan. Apa pandangan, dua pandangan pada penafsiran ini. Annal ladzi ansahu syaitan, apa yang dilupakannya oleh syaitan ialah dzikra rabbih ahadu sahibai sijni, iaitu melupakan akan tuannya oleh salah seorang sahabat Nabi Yusuf yang ada dalam penjara. Wa rabbuhu sini ialah al-malik, raja. Kan ada dua orang kan, yang Nabi Musa cerita tentang takbir mimpi. Seorang tu dia kata aku ini raaitu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Ada apa nama ni, roti, nampak roti, burung mai makan. Roti atas kepala dia, junjung roti, burung mai makan. Nabi kata orang ni kamu akan matilah, kamu akan dihukum mati. Apa nama ni, ini a'siru khamra, ra'aitu anni a'siru khamra. Seorang lagi dia kata aku nampak aku perah anggur. Dia kata kamu ni akan selamat dan akan jadi tukang hidang minuman kepada raja. Jadi bila begitu, dia suruh pesanlah kepada orang yang selamat tu, yang akan dilepaskan tu, supaya sebut dia kepada raja supaya raja menyelamatkan dia, membebaskan dia. Tiba-tiba dah ingat, lama duduk. Wala bitha fisijni bid'a sini, duduklah dia dalam penjara beberapa tahun pula. Ai ansahu an yadhkura lil malik sya'na Yusuf alaihissalam, bahawa syaitan melupakannya sebut kepada raja tentang cerita Nabi Yusuf. Wa aidan, lagi pula, fa inna mithla hadha min fi'li syaitan laisa fihi taslitun ala Yusuf. Dan seumpama ini daripada perbuatan syaitan, tidak ada penguasaan kepada Nabi, ke atas Nabi Yusuf. Bukan syaitan melupakan atau memberi tipu daya pada Nabi Yusuf ni, tapi yang terlupa siapa? Orang duduk penjara itulah. Alaihi salam. Wa Yusha, dan juga Nabi Yusha bi wasawisa wa nazrin, dengan waswas dan juga tarikan syaitan. Wa innama huwa bi syaghli khawatirihima, tapi hanya saja dengan menyibukkan fikiran khatir mereka berdua, bi umurin ukhara, dengan perkara-perkara lain. Wa tadhkirihima, dan memperingatkan mereka min umurihima, daripada urusan mereka, ma yunsihima ma nasiyahu, yang menyebabkan lupanya mereka berdua apa yang mereka lupa. Wa amma qawluhu alaihi salam, adapun firman atau sabda Nabi SAW, inna hadha wadin fihi syaitanun, bahawa wadi ini, wadin bihi syaitanun, ini wadi bihi syaitanun, lembah yang ada syaitan. Falaisa fihi dhikru tasallutihi alai, tidak ada dalam sabdaan Nabi itu menunjukkan penguasaan syaitan ke atas Nabi. Wala waswasatin lahu, dan tidak waswas syaitan bagi Nabi. Bal in kana bimuqtada zahirihi, bahkan kalaulah diikutkan kefahamannya secara zahir, faqad bayyana amra dhalika syaitan biqaulihi, sungguhnya telah menerang Nabi perkara demikian itu, perkara syaitan itu dengan katanya, inna syaitan ata bilalan, syaitan mari kepada Sayyidina Bilal, sebab Bilal ni ditugaskan untuk kejut Nabi untuk sembahyang subuh dan sahabat ni. Jadi Nabi ceritalah, jadi syaitan ni mari kepada Bilal, falam yazal yuhaddi'uhu, sentiasalah syaitan mendodoi. Yuhaddi' ni makna menenang, dodoi dia, kama yuhadda'u sabiyyu hatta nama, sebagaimana ditenangkan, didodoi bayi sehingga tidur. Gitu lah. Jadi nak jaga-jaga, akhirnya beleh mata, ngantuk tidur. Fa'alama. Fa'alam. Okey. Fa'alama no.
Fa'a'lama, maka memberitahu oleh Nabi anna tasalluta syaitan, bahawa menguasai syaitan fi dhalikal wadi pada wadi lembah tersebut, alladhi arrasa bihi, yang Nabi tidur. Ta'ris ni, arrasa ni, ta'ris ni maknanya tidur pada akhir malam. Itu makna ta'ris, tidur pada akhir malam. Yang Nabi berehat pada akhir malam ini, innama kana ala Bilalin, penguasaan itu hanya kepada Bilal, Sayyidina Bilal, al-muwakkal, yang diserahkan urusan bikala'atil fajar, untuk memerhatikan terbit fajar. Tiba-tiba dia juga mengatur. Hadha in ja'alna qawlahu, ini kalau kita jadikan perkataan Nabi tu, inna hadha wadin bihi syaitan. Nabi kata bahawa ini ialah lembah yang ada syaitan. Kalau kita jadikan makna perkataan Nabi itu tambihan ala sababin naum, sebagai satu peringatan atas, penegasan atas sebab tidur. Sebab tidur tu kerana wadi tu ada syaitan. Sababin naumi anis salah, tertidur daripada sembahyang. Kalau kita jadikan dia sebab tertidur daripada sembahyang. Wa amma in ja'alnahu tambihan ala sababir rahil anil wadi, adapun kalau kita jadikan perkataan Nabi itu sebagai amaran atau peringatan, penegasan atas sebab beralih daripada wadi. Mana Nabi khabar tu, wadi ni ada syaitan ni, untuk menyatakan itu sebab kepada beralih, bukan sebab kerana terluput semayang. Maka wa illatan li tarkis salah, dan juga illah untuk meninggalkan semayang. Amma in ja'alnahu tambihan ala sababir rahil, sebab daripada beralih daripada wadi, wa illatan, dan juga illah li tarkis salah bihi, dan sebab Nabi suruh supaya jangan semayang situ, sebab kepada meninggalkan semayang di situ. Kan Nabi sebelum semayang kan Nabi suruh beralih dulu, jadi jangan semayang sini, beralih ke lembah lain, beralih ke kawasan lain, baru kita semayang situ. Wa huwa dalilu masaki hadis Zaid bin Aslam, dan itu dalil maksud madlu, apa yang dipaham daripada konteks hadis yang dibawa oleh Zaid bin Aslam. Maka jawabnya in ja'alna tu fala i'tirada bihi, maka tidak ada i'tirad dengan hadis ini. Tak boleh kita nak bakar lah. Hadis ini tidak valid mengatakan syaitan menguasai Nabi. Fala i'tirada bihi fi hadzal bab, pada bab ini, li bayanihi, kerana jelasnya, wartifai iskalihi, dan terangkatnya kemuskilan. Jadi tak ada berlaku iskal lah. Kerana Nabi bukan nak khabar syaitan yang menyebabkan mereka tinggal semayang. Nampak? Tapi Nabi nak khabar bahawa wadi ni ada syaitan, kita tak boleh mayang sini, kita mayang kat lain. Nampak? Jadi tak ada lah bentuk penguasaan syaitan ke atas Nabi. Okay? Faslun. Fi sidqi aqwalihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi, pada benarnya perkataan Nabi pada sekalian ahwal Nabi. Wa amma aqwaluhu alaihi salam faqamatil dalailul wadihatu bi sihhatil mu'jizati ala sidqi, adapun perkataan Nabi telah tertegaknya dalil yang begitu jelas tentang sahnya mukjizat di atas kebenaran Nabi. Wa ajma'atil ummatu fima kana tariquhul balagha annahu ma'sumun fihi min al-ikhbari an syai'in minha bi khilafi ma huwa bih, bahawa telah sepakat oleh umat ini pada perkara yang jalannya hanya dapat dengan cara balagh, dengan cara mendapat secara disampaikan. Makna bukan perkara yang akli ataupun ijtihad, bukan perkara yang diriwayatkan. Bahawa apa? Ajma'at annahu, telah sepakat umat, annahu ma'sumun fihi minal ikhbar, bahawa Nabi ini maksum, terpelihara daripada memberitahu sesuatu bi khilafi ma huwa bihi, menyalahi hakikat sebenar. Mustahil Nabi cerita dan beritahu sesuatu yang menyalahi hakikat sebenar. La qasdan wa amdan, bukan tidak dengan tidak sama sekali dengan sengaja dan dengan niat. Makna dengan niat dan sengaja pun tidak, wala sahwan aw khalata, dengan salah ataupun lupa pun tidak. Lupa ataupun salah pun tidak. Maka setiap perkhabaran Nabi itu mustahil menyalahi hakikat sebenar. Wa amma ta'amudul khulfi, adapun sengaja untuk menyalahi, khulfi makna menipu lah,
Menyalahi maknanya cerita perkara yang menyalahi. Semata-mata sengajanya melakukan penipuan fi dzalika famuntafin, itu ternafi, itu mustahil. Bidalilil mu'jizatil qa'imi maqama qawlihi, dengan dalil mukjizat yang menepati seakan Allah Ta'ala kata sadaqa. Itulah sadaqa abdi fi kulli ma yubalighani. Sadaqa fi ma qala, benarlah Nabi pada apa yang dia kata. Ittifaqan, secara ittifaq. Wa bi itbaqi ahli millah ijma'an, dan dengan sepakatnya ahli millah. Ahli millah ni maknanya golongan-golongan yang beriman dan beragama ni. Secara ijma', sepakat. Mana apa? Hatta millah ni umum lagi lah. Secara umumnya para ulama ini sepakat secara ijma' bahawa mustahil Nabi ini menipu. Wa amma wuqu'uhu ala jihatil ghalab, adapun berlaku perkhabaran yang menyalahi sebenar atas jalan ghalab, jalan tersalah, fi dzalika fa bihadhihi sabil, fa bihadhihi as-sabilu wa amma wuqu'uhu ala jihatil ghalab fi dzalika fa bihadhihi, betul fa bihadhihi, maka dengan ini as-sabilu 'inda al-ustaz Abil Ishaq, maka dengan inilah jalan yang pandangan yang diambil di sisi Ustaz Abi Ishaq Al-Isfirayini. Wa man qala biqaulihi, dan mereka yang berpandangan dengan pandangan dia. Okay? Jadi samalah di sisi Abi Ishaq Al-Isfirayini, kalau atas jalan ghalab pun mustahil juga. Berdasarkan apa? Berdasarkan mukjizat yang Tuhan bagi, madlul mukjizat itu. Wa min jihatil ijma' faqat, dan daripada aspek ijma' semata-mata, wa wurudi syar'i bintifa'i dzalika, dan dengan datangnya syarak yang menafikan perkara itu, wa ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjaganya Nabi la min muqtadal mu'jizah nafsiha, bukan dari semata-mata apa yang dipaham daripada mukjizat semata-mata di sisi Qadhi Abi Bakr Al-Baqillani, Qadhi Abu Bakar Baqillani, wa man wafaqahu, dan yang orang yang menepatinya. Likhtilafin, ini berlaku kerana berlaku khilaf bainahum, antara mereka, fi muqtadad dalil, apa yang dipaham daripada dalil, apa yang ditunjuk oleh dalil. Nampak tak? Ada dua. Pertama, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini dia kata dalil mustahil itu ialah diri dalil mukjizat, maka dalilnya betul akli. Dalil di sisi Abu Ishaq Al-Isfirayini, dalil mustahil ini ialah dalil daripada madlul mukjizat, maka dalil itu akli. Kata Ustaz Abu Bakar Baqillani bahawa dalil itu berlaku dengan ijma' nakli dan wurud syar'i. Jadi dalil itu, aspek dalil itu ialah dalil secara nakli dan juga datang secara ijma'. Tetap juga mustahil. Tapi muqtadad dalil itu mana satu? Adakah akli ataupun nakli? Faham tak tu? Ini perbahasan akidah lah sikit. Aku maksudkan dalil al-mu'jizah, iaitu dalil mu'jizah. La nutawwilu bidhikrihi, kami tidak memanjangkan sebutlah. Tak perlu sebut panjang lah. Fanakhruju an gharadil kitab, kalau sebut panjang maka akan keluar daripada matlamat tujuan kitab ini. Jadi kita akidah lah pula. Bal na'tamidu ala ma waqa'a ala ijma'ul muslim, bahkan kita pegang ke atas apa yang berlaku ijma' para ulama, annahu la yajuzu alaihi khulfun fil qawli, bahawa tidak harus ke atas Nabi berlaku menyalahi dalam perkataan, fi iblaghi syariah, pada menyampaikan syariat, wal i'lami bima ukhbira bihi an rabbih, dan menyampaikannya dengan apa yang disuruh sampai dengannya daripada Tuhan. Boleh tak buat ilam bima akhbara Nabi bihi, dengan apa yang Nabi memberitahu dengannya, bima akhbara bihi an rabbih, dengan apa yang Nabi beritahu daripada Tuhannya, wa ma auhahu ilaihi min wahyi, dan apa yang Tuhan wahyukan kepada Nabi daripada wahyunya, la ala wajhil amdi, tidak di atas jalan sengaja, wala ala ghairi amdin, dan tidak atas jalan tidak sengaja,
wala fi halatai ridha was-sakhati, tidak dalam keadaan redha ataupun marah, was-sihhati wal maradi, ataupun dalam keadaan sihat ataupun sakit. Makna mustahil berlaku dah. Wa fi hadits Abdullah bin Amr, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, qultu ya Rasulullah, aku kata wahai Rasulullah, aktubu kullama asma'u minka, adakah aku tulis setiap apa yang aku dengar daripada kamu? Jadi tanya. Ini antara orang yang Nabi benar untuk tulis. Antaranya tulis lain daripada Quran lah. Secara umumnya Nabi tak benar pada sahabat. La taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Quran falyamhuhu. Jangan kamu tulis daripada aku selain daripada Quran. Siapa yang ada tulis daripada aku selain pada Quran, Nabi suruh padam. Jadi ini arahan umum secara umum, tapi ada beberapa sahabat yang Nabi benar lah. Nabi benar untuk tulis. Supaya apa? Supaya tidak terkeliru antara Al-Quran dan juga hadis. Jadi dia tanya Nabi, aku perlu tulis tak setiap perkara yang aku dengar pada engkau? Qala na'am. Kata ya. Qultu fi ridha wal ghadab, masa kamu dalam keadaan ridha, tenang dan keadaan marah ke? Qala na'am. Ya. Fa inni la aqulu fi dhalika kullihi illa haqqan. Kerana aku tidak berkata-kata pada demikian itu semuanya kecuali berkata benar belaka. Wal nazid ma asyarna, dan kami akan tambah lagi apa yang kami isyarat kepadanya min dalilil mu'jizah alaihi bayanan, daripada dalil mukjizat atasnya keterangan, ma asyarna bayanan. Wal nazid ma asyarna ilaihi min dalil mu'jizah, nazid bayanan, kami akan menerangkan dan menambahkan lagi keterangan. Fanaqulu idza qamatil mu'jizatu ala sidqihi, apabila telah tegaknya dalil mu'jizah di atas benarnya Nabi, wa annahu la yaqulu illa haqqan, bahawa Rasulullah tidak berkata kecuali yang benar, wa la yuballighu 'anillahi illa sidqan, dan dia tidak akan sampaikan daripada Allah kecuali kebenaran. Wa annal mu'jizata qa'imatun maqama qouli ta'ala lahu, dan mu'jizat ini menempati seakan kataan Allah kepada Nabi, sadaqta bima tadhkuruhu anni, benar kamu pada setiap perkara yang kamu sebut tentangku. Wa huwa yaqulu, dan dalam keadaan Nabi itu kata, inni Rasulullah ilaikum, aku ni utusan Allah kepada kamu. Liuballighakum ma ursiltu bihi ilaikum, untuk aku sampaikan kepada kamu apa yang diutuskan dengannya kepada kamu. Wa ubayyina lakum ma nuzila ilaikum, dan aku terangkan kepada kamu apa yang diturunkan kepada kamu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak Nabi ini berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Al-ayati. Wa qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum, telah datang kepada kamu oleh Rasul dengan kebenaran daripada Tuhan kamu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang mendatang akan kamu oleh Rasul, maka ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang maka berhenti. Fala yasihhu, maka berdasarkan ayat-ayat tadi, fala yasihhu an yujada minhu fi hadzal bab khabarun bi khilafi mukhbarihi, tidak sah bahawa ada berlaku dalam aspek ini satu berita yang menyalahi mukhbarihi, perkara yang diberitakan, ala ayyi wajhin kana, atau apa-apa jalan sama sekali. Falau jawazna alaihi al-ghalata was-sahwa, kalau kita haruskan berlaku tersilap ataupun lupa, lama tamayyaza lana min ghairihi, nescaya tidak dapat kita bezakan antara yang lain. Kalau ada berlaku kemungkinan tersalah atau terlupa pada perkara yang Nabi sampai, kita nak beza mana? Hak ni Nabi salah, hak ni Nabi betul, nak beza mana? Jadi itu lazim bahawa Allah jaga Nabi daripada silap atau tersalah pada penyampaian. Walakhtalatal haqqu bil batil, nescaya akan bercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Fal mu'jizatu mustamilatun ala tasdiqihi jumlatan wahidatan min ghairi khusus, maka mu'jizat itu merangkumi atas membenarkan Nabi secara jumlah wahidah, secara keseluruhan semua, min ghairi khusus, tanpa perkhususan. Fatanzihun Nabi, maka menyucikan Nabi an dzalika, daripada demikian itu kullihi wajibun, perkara itu wajib. Burhanan, dari segi dalil, wa ijma'an, dari segi ijma', kama qala Abu Ishaq
radhiyallahu ta'ala anhu. Amin. Faslun fi raddil muallif li ba'd syubahati wal mata'ini karaddihi li qissatil gharani wa ba'd syubahi allati yatamassaku bihal zairun. Ini tajuk ni musannif muhakkik buatlah. Ini fasal pada bagaimana jawapan muallif kepada sebahagian syubhah dan juga celaan, seperti bagaimana rak dia kepada kisah Gharanik. Kisah Gharanik ni afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Itu kisah berkaitan apa? Dipanggil kisah Gharanik. Ini kisah masyhur lah antara perkara orang buat tuduhan ke atas ismah Nabi SAW. Gharanik ni bahala. Dan sebahagian daripada syubhah yatamassaku biha zairun, yang berpegang dengannya oleh orang-orang yang menyeleweng. Wa qad tawajjahat huna, dan sungguhnya telah mengarah di sini li ba'd ta'ini, bagi sebahagian orang-orang yang menuduh, yang mencela, su'alatun, beberapa persoalan. Tawajjahat, ada beberapa soalan yang ditujukan. Minha antaranya Maruya min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a surata wan najmi. Bila Nabi baca surah wan najmi, qala, Nabi dalam surah itu ayat 19, wa afara'antumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kamu lihat Lata dengan Uzza itu dan Manat yang ketiga? Qala tilkal gharani kul ula wa inna syafa'ataha la turja wa inna syafa'ataha la turja. Jadi mari tengok tu ayat ni. Isu dia. Tilkal gharani kul ula. Demikian itu gharani al-ula, berhala-berhala yang tinggi. Wa inna syafa'ataha la turtaja, dan syafaat mereka itu diharapkan. Wa yurwa turtada, diredai. Wa fi riwayatin inna syafa'ataha la turtaja, sesungguhnya syafaat berhala ini diharap. Wa innaha la ma'al gharaniqil ula, wa innaha la ma'al gharaniq. Bagi dah. Ni gharaniq dia. Siri-siri. Go ahead. Tengok. Dia takap benda lain. Tersebut benda lain, dia faham benda lain. Nak pergi mana sendiri. Jadi perkataan tengok tu siapa cakap? Mari mana? Okey. Wa innaha la ma'al gharaniqil ula, dan sesungguhnya bersama dengan syafaat itu ada bersama bahala-bahala yang tinggi mulia. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, wal gharaniqatul ula tilka syafa'atu turtaja, dan berhala-bahala yang tinggi, dan demikianlah syafaat yang diharapkan. Wa tilka lisyafa'ati, dan berhala itu bagi syafaat itu turtaja, diharapkan. Ayat turtaja al-gharaniqu lisyafa'ati. Falamma khatama surah, apabila Nabi habis selesai baca surah tu, surah An-Najmi kan, ada sejadah kan, sajadah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sujud. Wa sajadal muslimuna ma'ahu, orang Islam pun sujud. Wal kuffaru, orang kafir pun sujud. Lamma sami'uhu, bila dengar Nabi afna ala alihatihim, Nabi puji berhala mereka. Okey. Jadi perbahasan ni panjang. Kita tengok dulu. Kita jawab dulu ringkaslah supaya tidak tinggal ke kebingungan, ataupun sebenarnya cerita apa ni? Khulasahnya ceritanya, orang kafir dia ingat itu perkataan Nabi. Ni antara tafsirannya. Nabi tak baca. Nabi suruh baca surah An-Najmi. Tapi di sisi kafir, syaitan buat bunyi, ataupun mereka salah faham dengar seakan, ni kata syaitan, lepas ni pun ada bincang, boleh tak berlaku syaitan buat penipuan itu. Dia katanya bahawa mereka itu sepaham seakan Nabi puji berhala mereka, wal gharani. Tu kisah tu maknanya antara yang iskal besar, macam mana penafsiran ayat tu lah.
di kalangan ahli tafsir. Jadi ada mengatakan bahawa orang kafir ni dengar seakan syaitan, tapi bukan Nabi sebut. Syaitan yang kata tilkal gharani kul ula wa inna syafa'ata la turtaja. Itu salah satunya. Maka mereka pun sujud. Mereka sujud kerana ingatkan bahawa Nabi puji Tuhan mereka. Orang Islam sujud kerana ayat itu ada sejadah dan Nabi sujud membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir sujud kerana apa? Kerana ingat ke ayat itu memuliakan berhala mereka. Nampak? Banyak tafsiran. Ada kata bahawa sebenarnya kisah tu tak berlaku pun sebab riwayat ni sangat kita nampak ada masalah pada periwayatan cerita ni. Kata sebahagian mengatakan bahawa perkataan tu cuba direka-reka oleh ini juga benda ni pun kita kata tafsiran ini pun elok juga bertepatan dengan akidah. Kata ahli sunnah Nabi tak kata pun. Tapi itu rekaan musyrikin. Mereka reka tuduhan itu sebab apa? Ini antara hikmahnya Quran ni. Ayat Quran tu siapa orang musyrikin dengar kehebatan ayat Quran, bila Nabi sujud ikut turun sujud. Dua kawalan. Nabi baca ayat Quran yang begitu mengagumkan. Nabi sujud, sahabat pun sujud. Orang musyrikin sampai tidak ada kemampuan lagi terpaksa turut sujud. Turut sujud ikut dengan Nabi dan para sahabat. Bila berlaku sujud tu, mereka cerita. Mereka cerita. Itu antara tafsiran makna selamat lah. Tidaklah menyebabkan berlaku ada tapi nanti kita akan nampak lah ada sebahagian mengatakan bahawa itu lafaz syaitan. Tapi itu semua menyebabkan tidak maksumnya pada wahyu kayak ni. Tidak maksumnya pada wahyu. Jadi antara tafsiran yang maknanya yang elok begitu. Mereka turut sujud. Mereka seakan badan mereka luar kawal. Betul lah kadang benda. Kalau kita, benda hebat sangat, kita react. Tak? Kita terreact. Bukan video reaksi. Video react, kita terreact. Mereka tersujud sama. Jadi bila begitu, orang kata, mu percaya kok ke Muhammad? Kata Muhammad, tak. Sebenarnya kami, mereka cerita. Falamma khatama surah sajada Rasulullah sallallahu wa sajada al-muslimuna ma'ahu wal kuffaru lamma sami'uhu athna ala aliyatihim wa ma waqa'a fi ba'd riwayat, dan apa yang datang pada sebahagian riwayat anna syaitana alqaha ala lisani, bahawa syaitan mencampakkan sebutan itu atas lidah Nabi. Makna Nabi tengah-tengah cakap, syaitan mari menyebabkan Nabi tersebut. Tilkal gharani kul ula wa inna syafa'ataha la turtaja. Itu riwayat itu ada, tapi riwayat itu memang bahaya lagi tu. Menyalahi dengan akidah. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tamanna an law nazala alaihi syai'un yuqaribu bainahu wa baina qaumi. Dan ada yang mengatakan bahawa riwayat yang datang Nabi ni ingin bahawa turun ayat yang dapat mendekatkan antara dia dan juga orang kafir Quraisy. Makna berkompromi dalam isu ketuhanan ni. Ni benda ni tidak jawab kita. Wa fi riwayatin ukhra. Mana jawapan dia? Mana jawapannya? Jawab belakang tu tak? Fa'ala wa fa'anna lana bil kalam ala musyrik. Jadi riwayat itu, jadi kita tolak dulu lah. Sebab sebelum nak sampai jawapan tu, jadi riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini tidak betul. Tidak betul dan tidak sabit daripada Nabi SAW. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat lain pula, alla yunzal, dalam disebut alla yunzala alaihim syai'un yunaffiruhum anhu, supaya tidak turun ke atas mereka sesuatu yang dapat meliarkan, menjauhkan musyrikin daripada Nabi. Jadi seakan Nabi mengharapkan ada ayat yang boleh berkompromi lah supaya mereka ikut turut sekali.
Wa dzakara hadhihi al-qissah. Lalu disebutkan kisah ini. Wa anna Jibril alaihi salam, bahawa Sayyidina Jibril ja'ahu, datang kepada Nabi, fa'arada alaihi surah. Lalu Jibril bentangkan surah pada Nabi. Falamma balagal kalimatain, bila sampai dua kalimah tu, qala lahu. Bila sampai pada kalimah itu, hari ni Jibril mari datang kepada Nabi, fa'arada alaihi surah, maka Nabi bacakan surah itu dengan kehadiran Jibril. Bila sampai kepada dua kalimah ini, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'ataha la turtaja tu, qala lahu, Jibril kata kepada Nabi, ma jituka bihatan, aku tak bawa kepada kamu dua ayat ni. Jibril betulkan balik. Nabi baca kan dengan kehadiran Jibril, Nabi kata, aku tak sebut dua ayat ni. Fahazina lidzalika Nabi SAW. Lalu Nabi pun sedih lah. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Tuhan turunkan alaihi, ke atas Nabi, tasliyatan lahu, untuk menenangkan Nabi. Tuhan turunkan ayat apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Tidak kami utuskan sebelum kamu daripada para rasul atau nabi, kecuali apabila datangnya tamanna, keinginan, maka syaitan mencampakkan pada keinginan itu, fayansaqullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi, maka Allah Ta'ala akan hapuskan apa yang syaitan campakkan itu, dan Allah Ta'ala akan teguhkan ayatnya. Wallahu alimul hakim. Seakan Allah Ta'ala menenangkan kesedihan Nabi, kerana Nabi tambah dan juga ada dua ayat yang Jibril dah baca tadi. Ni juga riwayat ini pun tak betul ni. Bukan ayat Quran tak betul. Apa? Riwayat itu. Wa qawlihi wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Dan hampirlah, wa in kadu, dan jika mereka hampir, liyaftinuka, untuk memfitnahkan kamu, cuba memfitnahkan kamu daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu, litaftari alaina ghair, supaya kamu mereka-reka di atas kami selain daripada apa yang kami turunkan. Wa idzal lattakhadhuka khalila, maka kalau demikian mereka akan jadikan kamu sahabat, mereka akan berbaik dengan kamu, sebab kamu seakan-akan bertoleransi dengan mereka. Walaula thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, kalaulah tidak kami teguhkan engkau, nescaya hampirlah engkau cenderung kepada mereka sedikit. Maka jawab kepada itu, fa'lam waffaqakallahu, semoga Allah mentaufiq pada kamu, andalana fil kalam, bahawa di sisi kami pada perbincangan, ala mushkili hadzal hadis, tentang iskal yang berlaku, keraguan yang berlaku dalam hadis ini, makhadhain, ada dua makhad, ada dua aspek yang akan dibahaskan. Ahaduhuma, pertamanya, fi tauhini aslihi, pada nak tauhini makna lemah, lemahnya asal, lemahnya hadis ni. Pada pertamanya dihuraikan dari segi aspek hadis ini lemah, satu, macam mana turut dia, macam mana tu. Wathani, yang kedua, ala taslimihi, akan dihuraikan atas andaian kalau berlaku. Taslim makna diterima cerita ni lah. Kalau berlaku penceritaan ni, macam mana makna yang sebenar. Yang kedua ni, kita nak melemahkan hadis, makna dari aspek hadis tu lemah dah. Bila lemah dah, tak payah nak bincang lah. Bila hadis dan turuk sanad itu dah dhaif dah, apatah lagi rekaan, mungkar dan seumpamanya, maka tak perlu bincang pun. Atas andaian bahawa asal hadis itu tidak sabit, atas andaian diterima, maka apa jawapannya? Amal maqsadul awal, seperti sinilah. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Jadi kesimpulan kita sebut tadi, kisah Gharani ini banyak tafsirannya. Boleh tengoklah dalam tafsir-tafsir dan kalam ulama. Tapi antara perkara ataupun huraian yang kita kata elok untuk kita faham dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, bahawa perkataan itu bukan Nabi kata, dan syaitan pun tidak dapat, bukan perkataan syaitan yang cuba nak mengelirukan pendengaran orang yang dengar sehingga kafir musyrikin sujud. Bahkan kita katakan bahawa
Perbuatan kafir musyrikin sujud itu kerana apa? Allah Ta'ala seakan-akan menguasai jasad mereka sampai terpaksa sujud kepada kebesaran Al-Quran. Bila berlaku daripada itu, mereka cuba mereka cerita tentang kisah Gharani ini. Itu lebih selamatlah pemahaman itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan tak? Ya, tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi